Selamat datang saudara-saudari. Mari kita mendengar Lukas babak 9. Yesus mengutus 12 orang pengikutnya. Yesus memanggil 12 orang pengikutnya, lalu dia memberikan mereka kuasa dan wibawa untuk mengusir roh jahat serta menyembuhkan penyakit. Setelah itu, dia mengutus mereka pergi menyembuhkan orang sakit dan mengabarkan berita tentang bagaimana Allah memerintah. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah bawa apa-apa untuk perjalanan kamu, baik tongkat, beg sedekah, makanan, wang, maupun 2 helai pakaian. Di mana sahaja kamu disambut, tinggallah di rumah itu sehingga kamu meninggalkan kota itu. Di tempat kamu tidak disambut orang, tinggalkan kota itu dan kebaskanlah debu daripada telapak kaki kamu sebagai amaran kepada mereka." Pengikut-pengikutnya berangkat lalu pergi ke semua pekan untuk mengabarkan berita baik itu dan menyembuhkan orang sakit di mana-mana. Herodias bingung. Ketika Herodias yang memerintah Galilea, ini ayat 7, mendengar segala perkara yang sedang berlaku itu, dia bingung kerana ada yang berkata, Yohanes Pembaptis hidup semula. Yang lain kata bahawa Elia sudah kembali. Sedangkan ada juga yang berkata bahawa seorang daripada nabi-nabi dahulu sudah hidup semula. Herodias berkata, "Aku sudah menyuruh orang memancung kepala Yohanes, tetapi siapakah ini? Banyak perkara tentang orang ini sudah aku dengar." Herodias tetap berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus memberikan makanan kepada 5,000 orang. Ayat 10. Rasul-rasul Yesus kembali kepada Yesus dan menceritakan segala yang sudah dilakukan oleh mereka. Lalu Yesus membawa mereka ke kota Betsaida. Apabila orang ramai mengetahui hal itu, mereka mengikut Yesus. Lalu Yesus menyambut mereka, mengajar mereka tentang pemerintahan Allah dan menyembuhkan orang yang minta disembuhkan. Apabila hari mula senja, 12 orang pengikut itu datang kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah semua orang ini pulang supaya mereka dapat pergi ke pekan dan kampung di sekitar tempat ini untuk mendapatkan makanan dan mencari tempat bermalam. Tempat ini terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Sebaiknya kamu beri mereka makanan." Mereka menjawab, "Kami hanya mempunyai 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Adakah guru mahu kami pergi membeli makanan untuk orang sebanyak ini? Ada kira-kira 5,000 orang lelaki di situ." Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Suruhlah mereka duduk dalam kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Pengikut-pengikut Yesus
melakukan suruhan Yesus, lalu semua orang pun duduk. Yesus mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Dia mengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian, dia membahagikan roti dan ikan itu, lalu menyerahkannya kepada para pengikutnya supaya diberikan kepada orang ramai itu. Semua orang makan sampai kenyang. Setelah itu, pengikut-pengikut Yesus mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 buah bakul. Pengakuan Petrus tentang Yesus, ayat 18. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa sendirian, pengikut-pengikutnya datang kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut orang ramai, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, tetapi yang lain berkata seorang nabi dahulu kala yang sudah hidup semula. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Yesus tanya. Petrus menjawab, "Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah." Petrus menjawab, "Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah." Yesus berkata-kata tentang kesengsaraan dan kematiannya. Ayat 21. Dengan tegas, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Jangan ceritakan hal ini kepada sesiapa pun." Dia berkata juga, Anak Manusia mesti mengalami banyak penderitaan serta ditentang oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Setelah itu, dia berkata kepada orang ramai, "Sesiapa yang hendak mengikut aku mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut aku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untuk aku akan mendapat hidup yang sejati. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan hidup yang sejati ataupun dihukum? Jika seseorang malu mengakui aku dan ajaran-ajaran aku, maka Anak Manusia juga akan malu mengakui orang itu apabila dia datang kelak dengan kemuliaannya, dengan kemuliaan Bapa serta kemuliaan malaikat-malaikat yang suci. Ketahuilah, ada beberapa orang di sini yang tidak akan meninggal sebelum melihat Allah memerintah. Yesus dipermuliakan. Ayat 28. Kira-kira seminggu setelah Yesus mengatakan perkara-perkara itu, dia membawa Petrus, Yohanes, Yakobus ke sebuah bukit untuk berdoa.
Sedang Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba, dua orang bercakap dengan dia. Mereka Musa dan Elia. Mereka kelihatan bersinar-sinar dengan cahaya dari syurga. Mereka berkata dengan Yesus tentang bagaimana Yesus akan segera memenuhi rancangan Allah dengan kematiannya di Yerusalem. Pada waktu itu, Petrus dan kawan-kawannya tidur nyenyak. Tetapi mereka terjaga dan nampak kemuliaan Yesus serta dua orang yang berdiri dengannya. Ketika dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kamu di sini. Kami akan mendirikan 3 buah kemah untuk Guru, satu untuk Musa dan satu lagi untuk Elia." Sebenarnya, Petrus tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Sementara Petrus berkata demikian, awan datang lalu meliputi mereka sehingga mereka takut. Dari awan itu terdengar suara berkata, "Inilah anak aku yang telah aku pilih. Dengarkan kata-katanya." Apabila suara itu berhenti berkata-kata, mereka melihat Yesus seorang diri di situ. Pengikut-pengikutnya tidak berkata apa-apa tentang semua itu. Pada waktu itu, mereka tidak memberitahu sesiapa pun apa yang telah dilihat oleh mereka. Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasuk roh jahat. Ayat 37. Keesokan harinya, Yesus dan ketiga-tiga orang pengikutnya turun dari bukit dan orang ramai datang menjumpai Yesus. Seorang lelaki dari tengah-tengah orang ramai itu berseru, "Guru, tolonglah anak aku, anak tunggal saya." Apabila roh jahat merasukkan, dia tiba-tiba berteriak dan menderita penyakit gila babi sehingga mulutnya berbuih. Roh jahat itu terus-menerus menyakiti dia dan tidak mahu melepaskannya. Saya telah meminta pengikut-pengikut guru mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Yesus menjawab, "Hai kamu yang sesat, yang tidak percaya. Berapa lamakah harus aku tinggal bersama-sama kamu dan bersabar terhadap kamu?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Bawalah anakmu kemari." Ketika itu, anak menghampiri Yesus. Roh jahat membanting anak itu ke tanah lalu tubuhnya berkejang-kejang. Yesus mengusir roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu menyerahkannya kembali kepada bapaknya. Semua orang hairan melihat kuasa Allah yang begitu besar. Yesus berkata-kata lagi tentang kematiannya. Sementara mereka masih terhairan-hairan tentang segala perkara yang dilakukan oleh Yesus, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Janganlah lupa akan apa yang aku katakan ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia." Tetapi pengikut-pengikutnya tidak memahami maksud itu. Allah merahsiakan hal itu daripada mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya.
tetapi mereka takut bertanya kepada Yesus tentang perkara itu. Siapakah yang terbesar? Ayat 46. Pertengkaran timbul antara pengikut-pengikut Yesus tentang siapa yang terbesar. Yesus mengetahui apa yang difikirkan oleh mereka. Oleh itu, dia menyuruh seorang kanak-kanak berdiri di sisinya. Lalu, dia berkata kepada mereka, "Sesiapa yang menyambut kanak-kanak ini kerana aku, menyambut aku. Dan sesiapa yang menyambut aku, juga menyambut dia yang mengutus aku. Sesiapa yang terkecil antara kamu, dialah yang terbesar." Orang yang tidak melawan kamu, berpihak kepada kamu. Ayat 49. Yohanes berkata, "Guru, kami nampak seorang mengusik roh jahat dengan nama guru. Kami melarang dia kerana dia tidak termasuk golongan kita." Yesus berkata kepada Yohanes dan pengikutnya yang lain, "Jangan larang dia kerana orang yang tidak melawan kamu berpihak kepada kamu." Pekan di Samaria tidak mahu menerima Yesus. Ayat 51. Apabila sudah dekat masanya Yesus diangkat ke syurga, dia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dia menyuruh orang pergi terlebih dahulu daripada dia. Mereka berangkat dan pergi ke sebuah pekan di Samaria untuk menyediakan tempat bermalam bagi Yesus. Tetapi penduduk pekan itu tidak mahu menerima Yesus kerana nyata sekali bahawa Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Ketika Yakobus dan Yohanes, pengikut Yesus, mengetahui hal itu, mereka berkata, "Tuhan, adakah Tuhan mahu kami meminta api turun dari syurga untuk membinasakan mereka?" Yesus berpaling lalu memarahi mereka. Setelah itu, dia dan pengikut-pengikutnya pergi ke pekan lain. Orang yang hendak menjadi pengikut Yesus. Ayat 57. Sedang mereka meneruskan perjalanan, datanglah seorang berkata kepada Yesus, "Saya sedia mengikut Tuan, ke mana sahaja Tuan pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan berehat." Lalu dia berkata dengan orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuan, benarkanlah saya balik untuk mengebumikan jenazah bapa saya dulu." Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Tetapi kamu, pergilah kabarkan berita bahawa Allah sudah mula memerintah." Seorang lain mula berkata, "Tuan, saya mahu mengikut Tuan, tetapi benarkanlah saya balik dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga saya." Yesus berkata kepadanya, "Orang yang mula membajak tetapi selalu menoleh ke belakang tidak layak menikmati pemerintahan Allah." Ini adalah semua ajaran Yesus dalam Lukas
babak 9. Kita pun tengok dan dengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang terjadi dalam perjalanan Yesus. Sekian, terima kasih. Shalom.